Emas sebagai alat tukaran. Ini adalah kisah sambungan tentang kisah-kisah yang berlaku ketika kegawatan berlaku di Kelantan ketika banjir besar pada tahun 2014. Jika video dalam part 2 ialah kisah kami sekeluarga, namun dalam part 3 ini ialah tentang kisah benar yang berlaku di luar sana. Jadi bagi yang belum menonton lagi part 1 dan part 2, teruskan menonton dulu. Kalau dah menonton part 1 dan part 2, jom kita teruskan dengan part 3. Semua orang pada setiap zaman, saya yakin mereka percaya emas sesuatu barang yang bernilai. Cuba tuan-tuan tanya ibu bapa tuan-tuan ataupun nenek tuan-tuan jika masih ada. Pada zaman mereka remaja ataupun waktu mereka mendirikan rumah tangga, walaupun harga emas ketika itu sekitar RM50 ataupun RM15 sahaja per gram, mereka juga katakan emas sebagai barang yang mahal. Tak pernah ada dalam satu zaman orang katakan emas barang yang murah. Emas confirm barang yang mahal, emas barang yang bernilai. Specialnya emas, ia boleh dipecah-pecahkan mengikut berapa kecil saiz emas sekalipun, ia tetap bernilai. Perkara ini bukanlah perkara yang baru. Emas merupakan penyimpan nilai dan sebagai alat berjual beli sejak berzaman lamanya. Pakar kewangan Tuan Azizi Ali mencadangkan kepada kita untuk menyimpan sekurang-kurangnya 10% daripada nilai kekayaan kita dalam bentuk emas sebagai insurans terhadap kita punya kekayaan. Tujuannya, katakanlah berlaku kegawatan ekonomi ataupun kegawatan politik. Penyimpan emas, saya pasti mereka juga akan susah. Tetapi sekurang-kurangnya penyimpan emas memiliki emas. Memiliki emas yang merupakan harta yang sangat bernilai sepanjang zaman. Bahkan sesiapa yang ada emas, ia boleh dijadikan sebagai alat tukaran kepada wang ringgit apabila ekonomi sudah pulih kembali. Ia terjadi kepada masyarakat rantau panjang di Kelantan selepas gawatnya berlaku di Kelantan pada tahun 2014 selepas banjir besar pulih. Seperti biasa, setiap tahun rantau panjang adalah tempat yang pertama dinaiki banjir, tempat pertama dinaiki air. Rantau panjang terletak di sebelahan Thailand, bersebelahan Sungai Golok Thailand, dan ia antara tempat paling awal dinaiki banjir pada tahun 2014 tersebut. Jadi, bagi penduduk rantau panjang, sekurang-kurangnya mereka sudah terputus bekalan makanan sejak seminggu ataupun 2 minggu lebih awal daripada kami. Kedai-kedai kehabisan barang, kedai-kedai kehabisan stok, dan apa yang paling teruk berlaku ialah bank juga tutup, bank juga kehabisan wang, elektrik juga terputus, dan sesiapa yang ada duit dalam bank yang banyak pun tidak dapat dikeluarkan. Mesin pengeluaran ATM juga tidak berfungsi, jadi sesiapa yang jutawan sekalipun yang menyimpan duit banyak yang dalam bank tetap menjadi miskin ketika gawat tersebut. Ada seorang rakan Facebook, mentor saya, yang menceritakan bahawa beliau merupakan masyarakat rantau panjang, penduduk rantau panjang. Ahli keluarganya dan ramai penduduk rantau panjang terpaksa ke Thailand untuk dapat barang keperluan makanan dan keperluan-keperluan yang lain. Namun malangnya, peniaga-peniaga di Thailand tidak terima duit Malaysia ataupun ringgit. Jadi apa yang mereka boleh buat ialah mereka menjual semua emasnya mereka, menjual kepingan-kepingan emas ataupun barang-barang kemas mereka di Thailand, dapatkan duit Thailand, baht, kemudian barulah dapatkan barang keperluan di Thailand dan bawa masuk ke rantau panjang. Untuk pengetahuan anda semua, kebiasaannya waktu normal, waktu bukan kegawatan berlaku, peniaga-peniaga di Thailand memang terima duit Malaysia. Tapi waktu kegawatan berlaku, mereka tidak terima duit Malaysia. Jadi pada saat gawat sebegitu, emas-emas yang rosak, emas-emas yang sudah patah, ia tetap bernilai. Orang Thailand tidak terima duit Malaysia, tapi mereka terima emas-emasnya untuk ditukarkan kepada mata wang Thailand. Jadi akhir sekali, emas sememangnya terbukti dalam sejarah digunakan sebagai duit antarabangsa. Emas ialah duit tanpa sempadan negara dan emas juga duit tanpa sempadan masa. Ia laku di mana-mana dan ia juga laku pada bila-bila masa, apatah lagi laku juga pada kegawatan ekonomi, kegawatan ataupun kegawatan yang lain seperti apa yang saya ceritakan ini, kisah benar yang berlaku di rantau panjang Kelantan ketika banjir besar Kelantan pada tahun 2014. Jadi anda sudah faham macam mana emas boleh dijadikan sebagai duit ketika gawat. Bagi yang anda belum lagi menyimpan emas, boleh mula menyimpan emas minimum RM100 sahaja dengan Public Gold. Kalau anda nak kongsikan pengalaman anda sendiri macam mana menggunakan emas di luar negara, boleh kongsikan di ruang komen supaya rakan-rakan lain boleh mendapat inspirasi daripada cerita anda. Itu sahaja daripada saya tentang topik macam mana emas boleh jadikan duit ketika gawat. Saya Muhammad Hafiz bin Syafi'i, penulis blog
emas dan kewangan, www.hafizsyafi'i.com. Jika anda belum lagi subscribe YouTube channel saya ini, sila subscribe terlebih dahulu untuk anda sentiasa mendapat update daripada saya, info dan tips tentang emas. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.